pengembangan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam training kita pada hari ini. Jadi sebelum saya memulakan sesi pada hari ini, ini adalah sesi yang kedua untuk latihan kita untuk tajuk tanaman fig, tanaman fig. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memulakan sesi, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian penceramah kita pada hari ini, iaitu Tuan Muhammad Huzaifah Abdullah. Beliau merupakan penceramah jemputan kita untuk training kali ini, untuk latihan kali ini. Terima kasih Encik Muhammad Huzaifah kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dimaklumkan seperti sebelum ini, kursus ini adalah anjuran daripada seksyen latihan pegawai dan juga kaki tangan dari bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak. Dan ini merupakan sesi yang keberapa, entah lama dah, banyak dah sesi yang kita buat untuk latihan teknikal secara maya, sebab kita ni menghadapi kekangan pandemik COVID, jadi kita tidak dapat buat latihan secara fizikal dahulu. Sekiranya keadaan telah lega, keadaan mengizinkan, kita akan buat training secara fizikal. Jadi sedikit latar belakang mengenai penceramah kita ataupun trainer kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Huzaifah bin Abdullah, bukan kaleng-kaleng orang ini. Beliau merupakan pensyarah dan juga ketua unit penyelidikan inovasi dan komersial di Kolej Santubong Miri. Beliau berasal daripada Mukah. Ramai ni orang geng-geng kita dari Mukah hari ini join bersama-sama kita, Tuan Huzaifah. Dari segi latar belakang akademik, beliau merupakan pemegang sarjana muda kejuruteraan elektrik. Kejuruteraan elektrik dan juga mempunyai sarjana kejuruteraan, bukan kaleng-kaleng orang, tapi beliau ni expert dalam bidang pertanian, terutamanya tanaman fig dan juga tanaman anggur. Orang jurutera tapi masuk bidang pertanian. Ini adalah disebabkan hobi beliau yang minat berkebun, buah-buahan, terutamanya pokok tin, pokok anggur dan juga mulberry. Dari segi pengalaman kerja, beliau merupakan pernah menjadi jurutera di syarikat telekomunikasi. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pensyarah di Kolej Universiti Fintech dan juga di Politeknik Mukah dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dari segi penglibatan dalam bidang pertanian, beliau adalah salah seorang pensyarah yang berkolaborasi dengan satu syarikat swasta dalam bidang agro pertanian dalam membangunkan IoT di Sarawak. Kemudian beliau juga merupakan pensyarah bagi kursus pokok tin di Crown Research Kuching Sarawak dan juga selalu menjadi penceramah jemputan bagi potensi pokok tin sebagai tanaman komersial di UiTM Kuching Sarawak. Ni yang saya maksudkan tadi, beliau ni bukan kaleng-kaleng. Sangat berpengalaman dalam bidang berkaitan dan juga mempunyai pengetahuan yang luas lah. Okey. Jadi sehubungan itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan sesi kita pada petang ini untuk sesi yang kedua, sekali lagi saya maklumkan bahawa di ruangan chat saya ada menyediakan satu pautan ataupun satu link iaitu soalan pre-test kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan pre-test ini. Bukan sahaja sebagai mengenal pasti tahap kompetensi tuan-tuan dan puan-puan, tetapi melalui soalan pre-test ini juga kita akan mengambil kehadiran tuan-tuan puan-puan sebagai rekod kita di Ibu Pejabat, ya. Jadi pada ruangan chat kita ada menyediakan pautan. Sebelum kita memulakan sesi ini, mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan pada ruangan chat tersebut, pada pautan di ruangan chat tersebut.
Jadi tanpa membuang masa, saya terus mempersilakan Encik Muhammad Huzaifah untuk memperkenalkan diri dan seterusnya berkongsi juga pengalaman beliau, ilmu dan juga kepakaran beliau dalam bidang tanaman fig ini. Okey, dengan segala hormatnya mempersilakan. Silakan Encik Huzaifah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Moderator di atas ucap sama tadi tapi nampak macam lebih-lebih saya bukanlah expert Saya bukannya orang yang apa terlalu tinggi lah bagi saya apa yang Puan Moderator beritahu. So, saya pun masih lagi belajar. Saya bukannya orang agro, jadi tuan-puan lebih lagi tahu daripada apa yang akan saya perkatakan lepas ni lah. Cumanya mungkin dari segi input ataupun info berkenaan protein, yang tu mungkin boleh saya kongsikan lah. Dan untuk makluman juga, macam kami dari College Unity Santubong, sebenarnya kita bukan setakat mengajar pelajar lepasan SPM, tapi kita juga antara KPI kita ialah Sabtu Ahad biasa kita buat untuk khusus untuk komuniti Jadi biasa Sabtu Ahad memang kita akan turun juga, kita akan buat khusus di kampung-kampung ataupun mengikut kepada permintaan komuniti lah. Jadi biasanya kita tidak akan menolak sebarang cadangan daripada komuniti sekiranya memerlukan sebarang kursus Jadi kita misal kata kalau kami tiada kepakaran, biasa kita akan jemput daripada orang-orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan lah. Mana-mana yang kita boleh support, kita boleh bantu masyarakat. Jadi masa yang sama juga kita ada buat kolaborasi kita buat kolaborasi dengan agensi mana-mana yang memerlukan bantuan teknikal macam kami di College Unity lebih kepada bahagian inovasi dan pendidikan. Kami pun banyak juga terlibat dengan pendidikan untuk bahagian sistem-sistem yang berkaitan dengan teknologi 4.0 iaitu lebih kepada Internet of Things lah. Jadi bermasa ni kita telah membangunkan beberapa sistem lah, antara sistem fertigasi dan sistem hidroponik yang menggunakan sistem IoT Jadi mungkin ada ruang dan peluang untuk kita berkolaborasi, memang dialuk-alukan Sekiranya pihak kami tidak dapat menyediakan kepakaran yang sepatutnya, kita boleh outsource lah, tak ada masalah. Ini iklan sikit lah. Okey, jadi kita terus kepada perkongsian kita. Okey, saya share dulu. Okay, dalam masa sama, cuma saya nak betulkan persepsi Saya bukan pakar Saya takut nanti saya semua dirujuk jadi macam konsultan pula sebab kami itu lebih kepada perkongsian pengalaman. Okey, untuk lebih kepada bahagian komersial, kami boleh invite kawan kami, Encik Adenan namanya. Nangnya pun bisnes lah, hanya mula untuk konsultan yang boleh kira semua untuk ROI, untuk semualah dari segi pembangunan, dari segi keperluan peralatan sehingga kepada marketing Encik Adenan pun dia adalah antara peserta khusus yang saya buatlah untuk lebih kepada pembenihan teknik pembenihan. Okey, kita tengok ini sebagai intro. Boleh nampak skrin Boleh. Silakan. Okey, yang ni nak cerita sedikit berkenaan dengan kursus-kursus yang telah saya ni lah ikut saya dah main protein sejak tahun 2015 yang mana masa tu memang viral berkenaan protein di seluruh Malaysia, bukan saja Malaysia, sehingga di Indonesia bersama Singapura, Brunei, area-area Asia Tenggara. Masa tu memang banyaklah cerita tentang protein dalam Facebook, penuh dalam YouTube dan sebagainya. Okay, ini adalah kursus yang pertama yang mana kita sebenarnya masa ni memang semua tak ada pengalaman semua hanya berdasarkan try and error saja. Siapa yang mula dulu dia ada pengalaman sikit,
dia akan share dengan kita lah. Yang mana tahun 2015 ni bermulanya penubuhan kepada Persatuan Pokok Tin Sarawak. Nama dia Satina. Dan sekarang ni tapi Persatuan Pokok Tin Sarawak dia kurang aktif lah sekarang ni sebab ada faktor-faktor lain lah. Ya, ini conference yang melibatkan orang-orang luar yang kita jemput, dari Itali dan Perancis. Yang ini memang kita dapatkan maklumat berkenaan dengan pokok tin secara saintifik lah. Yang ini pada tahun 2015 kita adakan di Batu 10, Serapi Corner. Nah, ini pun sempat bergambar dengan pakar-pakar lah. Yang ini memang pakar. Kalau saya cuma pakar tepi rumah sajalah, hobi saja. Yang tu saja saya boleh sharing. Tapi yang ini memang dia buat penyelidikan. Penyelidikan setiap ciri-ciri pokok memang dikenal pasti, keperluan dan semualah, semua dikaji. Yang ini berkenaan pokok tin yang melibatkan sistem fertigasi. Yang ini saya pernah attend di Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Yang ni owner kepada Kebun Fig Fertigation Malaysia, yang mana dia mengamalkan precise farming. Dia menggunakan sistem IoT juga, yang first IoT di Malaysia saya ingat dibuat. Yang mana dia gunakan untuk semua kebunnya lah. Fig dia ada, anggur pun ada dan tanaman lain lah. Ini gambar-gambar semasa saya attend kursus di Jana Baik, Pahang. Yang ini menggunakan sistem tanaman terus di atas tanah lah, menggunakan sistem batas, lebih kurang macam tu. Yang ni antara kawan saya yang seorang ni, yang sebelah saya tu orang Kelantan sebenarnya. Dia pengusaha kebun pokok tin masa tu yang ada di Sibu lah, di Sibu. Tapi sekarang ni dia ada isu sikit, ada ownership dan sebagainya, dah tukar dia punya owner. Tambah lagi kawan saya ni, dia ni masih muda sebenarnya, tapi dia kena serangan jantung. Serangan jantung, dia pun hayat dia tak lama. Jadi sekarang ni pengurusan pokok tin, ladang pokok tin di Sibu, saya ingat dah bertukar tangan kepada owner adalah Chinese dari Sibu juga saya ingat. Daripada maklumat yang saya dapat, hasil daripada produk kebun pokok tin di Sibu tu dihantar ke ni lah untuk ekspor ke Singapura lah saya ingat. Kalau sebelum ni tujuan dia adalah untuk ekspor ke Semenanjung sebenarnya, sebab yang di Sibu tu sebenarnya owner dia yang asal yang tengah ni, Datuk Syed Elias nama dia. Ini adalah pelopor kepada penanaman pokok tin di Malaysia lah. Datuk Syed Elias. Kemudian untuk semaian kerajaan pokok tin, saya pun ada attend online Tuan John Teh nama dia. Yang ni memang dia pun sebenarnya bukan bidang, dia geologis, pengarah Jabatan Geologis kat Sabah sekarang. Dia pun memang minat hobi bertanam juga. Jadi bila jumpa sama-sama dengan ni, otak yang sama, minat yang sama, memang macam-macam lah kita buat. Ini gambar untuk kebun fig yang saya buat di Mukah lah. Di Mukah. Ini adalah kebun mula-mula yang saya buat menggunakan peralatan yang seadanya lah. Tapi perjalanan projek ni sebenarnya belum lagi sampai ke penghujung. Masih ada lagi dia punya ni. Sesuatu yang perlu kita fix balik. Kemudian ini antara list-list ataupun kursus-kursus, siri kursus yang telah diadakan untuk pokok tin sepanjang tahun 2018-19. Banyak kita buat, kita anjurkan. Ini adalah contoh-contoh gambar yang kita buat di dalam kelas. Ini kita menggunakan kelas student kita di college.
Sebab kita memang tidak ada tapak ataupun tempat yang sesuai untuk kita buat praktikal sebenarnya. Cumanya baru-baru ini kita baru buat kolaborasi dengan satu kebun area kucing yang mana kita telah cuba untuk membangunkan penanaman untuk pokok tin dengan pokok anggur yang mana nanti bila dah siap mungkin yang itu adalah platform kita untuk sebagai tempat kita buat latihan untuk komuniti yang berminat untuk penanaman pokok tin ataupun anggur. Okey. Kemudian aktiviti berkenaan dengan pokok tin, kita pun selalu juga join Agrofest. Agrofest, lepas tu kita pun selalu dijemput pihak luar untuk berkongsi berkenaan dengan pokok tin. Okey. Okey, ini gambar-gambar yang kita dah attend. Okey, yang ni kebun fig Malaysia yang mana kebun ni adalah milik Datuk Syed Elias. Yang mana kebun ni adalah tumpuan orang ramai kalau dari tahun sebelum pandemik ni memang satu ahad penuh Saya juga selalu sembang dengan Datuk ni. Dia cakap kalau hari Sabtu atau Ahad dia punya income satu hari tu 50k lah. 50k. Sebab biasanya yang naik pergi kebun dia ni memang akan membeli dia punya produk, sama ada benih ataupun produk-produk lain seperti jam dan jus dan macam-macam lah produk yang dihasilkan oleh Datuk Syed ni. Okey. Ini adalah nursery dia, tempat dia simpan anak-anak pokok. Okay, anak pokok yang dia jual ni bukannya murah-murah. Kalau RM1 memang tak boleh bawa balik ni. Tak boleh bawa balik jenis variety yang dia ada ni. Paling 200-300 satu anak pokok. Okay, yang ni contoh buah. Yang ni Red Sham nama dia, variety Red Sham. Banyak juga sekarang ni digunakan untuk kegunaan komersial. Okay. Okay, yang ni adalah packaging yang dijual oleh pengusaha pokok tin yang mana kalau ikutnya berat untuk 6 biji ni, tengoklah dia bergantung pada berat. Biasa satu paket dalam 300 gram lah. Okay, 300 gram harga dia dalam sekarang ni dalam RM20 lebih macam tu lah. Bermaksudnya 1 kilo tu dalam RM60. Nanti kita akan tengok harga untuk buah pokok tin. Kemudian yang ni saya sharing untuk pengalaman saya lah, pengalaman mula-mula. Yang ni saya tanam pokok tin menggunakan biji benih. Okay, biji benih ni pun bukannya biji benih pokok buah pokok tin lokal yang ni black bursa yang kita dapat daripada Turki. Yang mana kawan yang pergi Turki tu dia share dengan kita buah yang fresh. Lepas tu kita ni lah separuh kita makan, separuh lagi kita simpan dia punya biji tu. Lepas tu kita semai. Yang ni untuk menggunakan biji benih. Okay, yang ni adalah pengalaman pertama saya menanam pokok tin yang mana pakai pasu tu memang kau-kaunya lah. Sekarang pakai polybag je. Okay, yang ni mula-mula tahun 2015. Yang ni saya tanam depan rumah. Okay. Mula-mula memang open nampak macam okey open, tapi lama-lama dia ada kesan dia. Jadi kena buat pelindung hujan lah. Buat seadanya. Yang ni level hobi punya ni. Okay. Sekarang saya buat tepi rumah. Extend sikit. Okay, buat untuk shelter. Lepas tu tanam. Jadi setiap pasu, setiap polybag, setiap bekas ni semua jenis lain-lain buah lain-lain, rasa lain-lain, color lain-lain semua. Bentuk daun pun lain-lain. Okay. Okay, jadi kalau sesiapa yang nak lebih detail tengok berkenaan dengan pokok tin, boleh masuk dalam fanpage. Okay, fanpage saya ada, YouTube channel pun ada. Kalau untuk anggur pun ada. Okay, yang ni semuanya saya upload untuk cuma sebagai hobi lah. Okay, itu adalah sebab sedikit berkenaan dengan intro untuk pokok tin.
Okey, sekarang kita terus kepada slide utama kita. Okey. Okay, slide ni dia ada 3 bahagian. Bahagian 1 untuk pengenalan, bahagian 2 potensi pasaran dan last sekali bahagian teknikal. Okey, jadi bahagian pengenalan ni mungkin kita biasa tengok pokok tu arah sungai arah sungai. Yang mana kalau dalam Facebook ke dalam WhatsApp group ramai yang tanya pokok ini pokok fig ke pokok ara ke pokok apa. Sebenarnya pokok ini adalah pokok family daripada fig juga, Moraceae family Moraceae, yang mana nama saintifik dia Ficus resmosa, ataupun arah sungai. Okey. Pokok arah sungai tu sebenarnya bagus kalau kita jadikan sebagai rootstock untuk Ficus carica ataupun untuk fig yang komersial lah. Saya nampak banyak dalam YouTube Indon orang Indon tu tidak ada mula grafting pakai Ficus resmosa nang hidup. Tapi tak nampak lagi lah yang betul-betul mengeluarkan buahnya. Yang tu tak nampak lagi tapi yang nampaknya dia hidup lah buat grafting bersambung. Kami pun tengah mencari tu Ficus resmosa tu mula jadi rootstock. Okey. Kemudian arah telinga gajah ataupun arah Mekah. Ataupun familiar dekat Kuching tu ada 2-3 tempat lah yang kita boleh nanggar pokok tu. Saya pun ada tanam. Saya tanam tepi rumah. Cumanya masalahnya arah telinga gajah tu ataupun arah Mekah tu ataupun nama saintifiknya Ficus auriculata. Banyak kali saya try untuk buat grafting semua saya jadi. Sebenarnya jadi. Saya guna teknik yang paling berkesan pakai kaedah grafting jenis yang menggunakan ialah keadaan yang paling berkesan yang pernah saya buat pun fail juga. Mungkin kena usaha lagi lah sebab saya ingat sepatutnya tak nak salah sebab family yang sama. Kemudian kita juga biasa tengok pokok tu fiddle leaf. Ini pun sebenarnya adalah family pokok tin juga. Nama saintifik dia Ficus laerata. Okay. Dan untuk pokok tin, nama dia Ficus carica. Okey, ini dah menjawab soalan nombor 1 saya ingat. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 untuk pretest. Okey. Okey, ini promosi ataupun cerita berkenaan dengan pokok tin. Okey, banyak kita jumpa di newspaper. Okey, dan majalah buku pun ada. Saya pun pernah dijemput oleh DBP untuk tulis buku berkenaan pokok tin. Cuma sekarang ni belum lagi kesempayan, belum lagi ada masa untuk menulis berkenaan pokok tin. Media sosial pun banyak cerita. Okey. Ini ustaz ni sebenarnya yang ni. Ini ustaz mengajar sekolah rendah. Dia pun biasa hujung minggu memang dia berkebun juga. Dia pun ada buat khidmat konsultan juga. Memang cikgu ni sangat rajin, ustaz sangat rajin. Saya pun banyak belajar daripada dia, tanya dengan berkenaan dengan inilah perkembangan industri tin yang latest lah. Kemudian yang ni, okey, yang ni adalah di kebun fig fertigation Malaysia. Okey, yang ni ada dalam itu boleh tengok. Okey, dalam TV pun banyak. Okey. Ini adalah pokok tin yang berada di luar negara. Jadi sebenarnya pokok tin tu bukannya pokok yang kecil-kecil, bukannya, walaupun mula-mulanya saja kena macam bunga raya, tapi sebenarnya pun usianya boleh mencecah hingga ratusan tahun. Tapi kalau pokok yang kita tanamnya secukup penjagaan, 2-3 hari kioknya mati. Okey. Ini adalah gambar untuk
tanaman pokok tin di luar negara, pokok-pokok biasa, open space saja. Tapi di negara kita memang satu cabaran yang sangat tinggi lah kalau kita nak tanam ikut cara luar negara. Okey, ini pokok tin di rumah, kita tanam tepi rumah. Ini kebiasaan figure-figure orang-orang yang minat pokok tin. Contohlah hanya mula tanam tepi rumah aja. Okey. Ini level ladang. Okey, pokok tin. Ini di Fig Malaysia punya kebun yang di Janabai Elias. Yang ada kualiti buah pokok tin yang bagus adalah melalui penanaman direct atas sana. Okey, macam yang Datuk buat ni, kita nampak macam biasa ya, macam simple lah. Dia buat batas. Tapi sebenarnya kalau kita tengok behind the scene malah parit. Parit dalam, saya ingat dalam 3 kaki, 3 ke 4. Ataupun lebih dalam lagi lah. Dia buat macam parit, lepas tu dalamnya nyangkah banyak mineral lain lah. Hanya order dari overseas. Macam mungkin rock phosphate ataupun ada lagi bahan-bahan lain lah yang dia percaya boleh membantu untuk sustain pokoknya sehingga lebih lama lagi lah. Maksudnya mungkin berpuluh tahun ke. Jadi kalau kita tengok si masa lalu memang kita nampak macam tak ada apa. Tapi saya pernah tengok dia bangunkan site dia punya ladang ni daripada zero. Masa tu memang nampak lah sebab dia buat stage by stage. Dia buat sini dalam 20 greenhouse. Jadi masa saya datang masa tu kita tengah kursus, dia tunjukkan lah progress setiap greenhouse. Dia tunjukkan lah step-step macam mana dia buat. Sebab tu pokok yang dia tanam dengan kaedah ni memang kualiti buah dia memang sangat padu lah. Sangat mantap. Okay, yang ni ladang menggunakan kaedah fertigasi. Fertigasi dia pakai weed mat semua memang cantik. Owner ni pun memang jenis orang yang berdisiplin tinggi. Okay, memang dia punya pengurusan dia macam tentera lah. Dia punya bakul pun memang tak mau sengit, mau semua lurus. Daun-daun semua sedar. Memang tegas dengan dia punya pekerja lah. Jadi memang nampak dia punya kualiti penjagaan pokok dia memang terbaik lah. Cumanya kaedah menggunakan sistem fertigasi ni bagi saya lah sebab saya pernah attend, saya pernah pergi ke kebun ni dan rasa buahnya tak boleh lawan dengan yang tanam dari atas tanah lah. Okey, pokok tin. Pokok tin adalah jenis tumbuhan yang telah lama ditanam dari keluarga Moraceae. Jadi pokok tin ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama pun dah wujud. Dah wujud lama. Dalam Quran pun memang ada surah khas untuk pokok tin. Okey, dalam bahasa negara-negara tertentu semuanya lain-lain pokok tin. Okey. Asalnya daripada Asia Barat. Ini ada soalan dalam pretest. Pokok tin adalah dari Asia Barat. Kemudian dibawa ke merata negara lah, seluruh negara. Okey, jadi dari situlah macam-macam bunyi nama variety. Kalau China ada nama Melia, Ji Feng dan sebagainya. Kalau tempat lain mungkin Diana dan sebagainya macam-macam. Cumanya untuk kalau macam saya lebih kepada sebagai collector, saya cuma guna nama yang asal lah. Walaupun memang kita perasan ada setengah variety dia mempunyai persamaan yang paling iras ataupun boleh dikatakan 100% lah kalau kita tengok di mata kasar. Memang sama, exactly the same. Cuma nama je lain. Itu pun kita tak berani nak tukar nama sesuka hati. Kita gunakan nama yang asal juga. Melainkan kalau kita betul-betul
nak tahu dia punya variety yang sebenar, mereka kena hantar pergi makmal lah, cek DNA. Tapi itulah, bila kita cek DNA pun kita nak reference tu pun kena reference yang betul-betul solid lah, daripada sumber yang dipercayai. Kalau kita tak ada tempat untuk kita rujuk tu, macam tak ada point jugalah kita hantar pergi lab cek DNA. Tapi kalau setakat kita untuk simpan sebagai hobi, mungkin itu tak ada isu sangat lah. Okey, buah pokok tin biasa dijual produk kering ya, buah tin kering. Okey, yang ni yang biasa kita jumpa. Biasa kalau musim-musim puasa banyak kita jumpa. Yang segar ni memang sangat rare lah, jarang kita jumpa. Melainkan orang yang tahu di mana tempat orang ada bertanam pokok tin ni, dia dapat sumber tu lah, buah segar lah. Okay, pengeksport buah tin terbesar dunia Turki ya. Turki dari dulu sampai sekarang masih lagi mendominasi. Okay, majoriti ekspor buah pokok tin ya. Cuma setakat yang saya tahu, buah yang diekspor pun lebih kepada buah kering ya. Buah kering. Yang segar ada, tapi yalah, saya pun pernah try buah-buah yang dijual yang kita import dari luar negara. Kita beli, kita rasa memang jauh. Memang tak sedap lah. Tak sedap, dah lah tawar. Kadang-kadang rasa lagi dia punya mentah. Sebab untuk ekspor, biasanya pengusaha pokok tin di luar, dia akan harvest sebelum dia masak lah. Kalau dia harvest masak tu, dia punya lifetime tu memang tak lama lah. Sebab buah pokok tin tu yang jenis buah sensitif. Dia punya apa? Dia tak boleh bertahan lama. Dia kalau bagus, lepas kita harvest, mungkin boleh kita simpan dalam peti ais, mungkin dalam 1 hari, bagi sejuk, makan masa tu memang power lah. Memang masa tu manis. Manis setiap tahap. Kalau kita tengok dalam Facebook, orang cerita tentang manis pokok tin, diorang akan beritahu manis tahap potong kaki lah. Manis sangat lah maksudnya. Okay. Kategori pokok tin ada 4. Okay. Jadi yang ni sangat penting ya. Masa kami mula-mula dulu memang banyak terperangkap dengan bahagian yang ni lah. Kita banyak order direct daripada OC, tapi tanam keluar buah dia, tapi buah dia kecil je, pasal dia gugur, dia tak jadi, tak masak lah. Jadi bila kita selidik, tanya sana tanya sini, cari sana cari sini, paduhannya jenis San Pedro, Capri Fig ataupun Smyrna. Okay, yang 3 ni San Pedro, Capri Fig dan Smyrna. Ini memerlukan ejen penubungan lah, pollination. Okay, yang mana dia memerlukan serangga. Serangga dia namakan serangga tu WhatsApp, bukan WhatsApp. Serangga tu akan masuk dalam buah pokok tin, sebab buah pokok tin tu nya unik ya. Nya bukan macam pokok biasa. Pokok biasa bunganya di luar, nya pun pollen, nya pun ejen, nya pun untuk penubungan semua berada di luar badan. Tapi kalau pokok tin, bunganya ada di dalam buah pokok tin. Jadi serangganya akan masuk dalam lubangnya, adalah proses banyak keluar balik sehingga pergi pokok yang betina, adalah prosesnya. Tapi nak bagi tahu bahawa ianya memerlukan pendubungan, proses pendubungan, iaitu San Pedro, Capri Fig dengan Smyrna. Yang common ni adalah pokok yang tidak memerlukan pendubungan. Dia mendubungan tapi dia safe pollination. Jadi yang ni tak perlulah kita nak risau. Terutamanya kalau kita membeli benih-benih yang ada di Malaysia sekarang lah. Kalau kami mula-mula dulu memang banyak jumpa yang ni lah, yang jenis buah tak lekat. Tapi sekarang ni biasa tak salah. Melainkan kalau kita order sendiri-sendiri, kita punya minat yang lagi mendalam, kita nak cari yang rare, yang tak pernah ada di Malaysia ataupun di mana-mana, kita cari yang betul-betul orang tidak miliki, jadi yang tu kena hati-hatilah. Okay.
Ini buah pokok tin. Okay. Color dia macam-macam color. Okay. Biasa yang merah dengan kuning ataupun hijau adalah tumpuan untuk pekebun-pekebun pokok tin, pengusaha pokok tin. So biasa yang merah dengan kuning biasanya sangat produktif, okay, cepat menghasilkan buah serta maintenance-nya lebih lagi rendah lah. Okay. Berbanding dengan pokok yang buahnya warna hitam. Buah yang warna hitam biasanya ambil masa sikit mau mengeluarkan buah, tapi sekali bilanya berbuah, buahnya nang mantap lah, jauh meninggalkan pokok-pokok buah yang warna merah lah terutamanya. Yang kuning tu ada juga yang bagus, ada juga yang biasa-biasa aja. Okey. Yang ni contoh contoh buah pokok tin, okey, beraneka warna. Okey, pokok tin tu nang susah mau kita identify sebab biasa kami mula khusus dengan peserta dapat saja pokok pastikan tagging jangan hilang. Tagging hilang sebab biasanya orang yang menanam pokok tin yang hobi lah, tak kisahlah hobi komersial pun sama sebenarnya. Kalau taggingnya hilang, bila orang tanya kita nak ataupun kita nak buat benih lain, kita tak tahu jenis apa yang kita ada, nama dia. Biasa yang membeli pokok tin tu bukan sekali dua je beli, akan berterusan membeli pokok tin sebab yalah minat dah dapat yang color merah, nak color kuning, color hijau, color hitam, pasal mau yang berbelang dan seterusnya. Jadi tagging kena ada. Kalau tagging tak ada, takut beli benda yang sama, pokok yang sama. Okay, rugi Kalau komersial, lagilah nanti silap variety, susah mau run yang punya nak dapat profit yang sepatutnya. Okay, seterusnya moderator. Netan. Halo. Kami takut Okey, dengar. Okey, takut terputus line ke apa kan? Silakan. Okey. Yang untuk yang color buah hitam yang buah hitam tu untuk komersial kebanyakannya daripada Martinez Falcon namanya, yang asalnya dari US lah, yang banyak dikembangkan di US. Yang mana jenis buah tu bilanya dah terlebih masak makin bagus, makin nyamannya berbanding dengan pokok yang biasa yang warna merah ataupun kuning. Bila terlebih masak akan busuk lah, buruk dalam sifat makan. Yang hijau pun ada juga, cumanya kebanyakannya yang kalau warna merah yang banyak digunakan untuk dry fig dry fig yang dibiarkan kering di pokok. Jadi rasanya nanti mungkin macam kita makan kurma sikit lah, kurma ataupun kismis. Kini khasiat buah tin banyak, terutama dalam bidang perubatan, sama juga untuk daun. Semuanya ada nilai-nilai perubatan. Dalam buku pemakanan dan perubatan Islam ada juga kajian-kajian oleh doktor dan profesor berkenaan dengan pokok buah. Jadi dalam buku tu sebenarnya banyak boleh digunakan maklumat-maklumat yang boleh digunakan pakailah, berbanding dengan kalau kita dapatkan maklumat yang sebarang dari internet daripada sumber-sumber luar, berbanding dengan sumber buku yang beginilah, sebab dia ada sumber rujukan yang jelas. Kemudian penanaman pokok tin tu sebenarnya bergantung dengan tujuan kita menanam lah. Bila kita tahu apa tujuan kita menanam, baru kita boleh decide apa jenis buah yang kita nak tanam, cara ataupun sistem yang kita nak gunakan dan sebagainya. Okey. Jadi kalau untuk hobi, ini terpulanglah
terpulang dengan diri sendiri, yang mana rasa minat, bolehlah pilih jenis variety yang kita nak. Okay. Contohnya kalau untuk yang komersial, okay, untuk yang komersial, kebanyakan buah yang dipilih adalah buah yang berwarna merah, okay, kuning dan hijau. Okay, sebab jenis ialah sangat produktif dan cepat berbuah. Jadi kita boleh bayangkan kaki, okay, dalam 2-3 bulan dia akan mula berbuah, mengeluarkan buah. Okay, jadi kalau kita nak kira dalam 1 tahun tu pusingan dia minimum 2 kali lah. 3 kali boleh, tapi kita pun kena ni lah consider dengan pokok, mungkin dia perlu masa untuk rehat. Kita jangan terlalu push dia, mungkin kita bagi setahun 2 musim lah. Okay, ini variety yang digunakan untuk komersial. Super Red Hybrid, SRH, okay, Taiwan Golden Fig, TGF, MD, Master Dauphin. Master Dauphin tu banyak diusahakan di Jepun. Kalau kita nangga YouTube, sedang nanam menggunakan kaedah Espalia namanya. Nanti saya tunjukkan dia punya foto. Dia menggunakan variety Master Dauphin. Tapi jangan terkejut, sebab Master Dauphin kalau di Jepun buah dia besar-besar. Banding Master Dauphin yang kita tanam di negara kita, buahnya biasa aja. Okay, biasa aja. Yalah logik sebab di Jepun pokok yang sedia tanamnya dah berpuluh tahun. Berpuluh tahun dah besar-besar batangnya. Jadi buahnya agak bagus lah. IBG, Blue Giant banyak ditanam di Melaya lah. Redcoat Money, RK, okay, BTM6. BTM6 banyak di Thailand. Brown Turkey Modified Sig, BTM6. Banyak Thailand tanam BTM6. BTM6 buahnya pun besar. Tahu, sebab rata-rata 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu nya lebih kurang sama aja nya pun dari segi fizikalnya, dari segi buah warna merah, merah merun macam tu lah. Kemudian yang terkini lah yang saya perhatikan trend sekarang pekebun ataupun pengusaha pokok tin, dia dah mula masuk menggunakan variety premium, variety yang satu masa dulu memang susah untuk kita dapatkan benih. Okay, terutamanya yang ni tengah ni yang warna kuning, CDA ataupun Constantin di Algeria. Okay, asal dari Algeria. Okay, yang mana dulu saya pernah ni lah, pernah membeli cutting, okay, daripada Datuk Syed. Dia jual satu cutting keratan panjang dalam 20 cm je, harga 1,000 lah. Jadi saya sanggup beli, semai tapi matilah nang sida rezeki. Pasal saya berhati naik pergi gunung ya, naik pergi bukit ya, dengan belanja flight, hotel semua, beli lagi 1,000. Mati juga. Ya, terus surrender. Cuma bila harga dah drop baru saya dapat balik lah harga jenis seperti CDA tu. CDA tu kena tu pun anak pokok pun senang-senang dapat 150 lah satu pokok. Kalau 2 tahun yang lepas satu pokok 10,000 satu pokok untuk CDA 10,000, bayangkan. Dan dapat tut pun dalam 5,000 lah, cangkuk 5,000. Sebab masa saya nang Datuk Syed nya aja yang ada variety tu. Nya boleh di mana? Tapi itulah pengalaman perit yang kami hadapi lah. Bukan yang ajak, banyak sebenarnya. Yang kami beli direct daripada overseas pun banyak, harga ratus-ratus. Ya pun sebenarnya untuk postage pun sebenarnya lebih mahal daripada harga untuk cuttingnya. Okay. Kemudian yang tu Molinat asal dari Itali. Okay, Molinat pun banyak ditanam untuk pembuahan. Kemudian yang tadi lah Martinez Falcon dari US. Okay, yang tu adalah info detail berkenaan dengan variety. Okay. Variety Gustissimo Two Timer. Yang ni antara variety yang dijual
di fertigation Malaysia, yang ni dia menggunakan sistem fertigasi. Okay. Jadi banyak maklumat kat sini lah, nanti boleh tengok sendiri lebih detail. Okay. Yang mana kemanisan Brix kalau untuk jenis ni sampai 22.6. Okay. Average berat dia dalam 60 gram. Okay. Biasanya kalau untuk komersial berat 50 sehingga 70 lah yang paling ideal lah. Kalau yang berat sangat sampai yang 200 macam yang ni yang ni tadi CDA cecah 200 gram ke atas besar, nang besar 200 gram ke atas. Okey. Okey, yang ni seperti hybrid tadi. Okey, yang ni memang glamour lah seperti hybrid. Okey, banyak dijual. Cumanya kalau macam saya lah sebagai collector, biasa saya dah banyak rasa setiap variety. Memang saya prefer yang premium lah, yang tu manisnya nang manis manis gula lah nang manis. Tapi yang premium tu nya manis melekit-lekit. Kena macam madu gummy nang yalah melekat dalam mulut. Lama juga sebabnya jenis bermadu ya jenis yang premium lah. Kemudian untuk daun, okey, itu biasa kalau untuk produk daun, ya ada juga ciri-cirinya yang perlu dikenal pasti macam Red Libya, Black Iranian, Black Portugal, Green Creek. Itu dipilih disebabkan oleh atas ciri-ciri daunnya besar, pasalnya ada aroma tersendiri, serta teksturnya pun ya daunnya. Ya antara ciri-ciri yang dipilih sebagai untuk produk teh daun pokok tin. Okey, ini sebagai kolektor. Yang ni sebagai kolektor, yang ni adalah antara variety wajib lah bagi saya lah. Daripada family Rimada, Goldidama, Albacor, Gustissimo, dah banyak lagi sebenarnya, banyak lagi. Tu cuma sikit je. Okey. Kita nangga Rimada tu ada lagi pecahannya di bawahnya, anak-anaknya. Itu semua jenis yang berbelang berbelang. Ada Bodhisot, Blanca Rimada, Praja Rimada, Martinenca Rimada. Termasuk banyaklah Riganto di Solento, Panachi, Julie Tiger. Yang tu semua yang jenis rare, nang jarang kita jumpa di kalangan figure lah yang jenis berbelang ke datuk sebab ya harganya mahal. Okey. Tapi mahal-mahal pun kita nangga di eBay ataupun sudah berjual di online di overseas harganya jauh lebih mahal daripada market lokal kita sebenarnya. Cuma sebab kita dulu pernah satu masa meletup dengan pokok tin dan ramai yang membawa macam-macam variety masuk Malaysia, bila dah penuh jadi harga semua dah drop lah. Jadi kalau ada kolektor yang mau berjual dengan foreigner ke, dengan sidak di luar nun, boleh je sebenarnya. Sebab harga market di luar masih lagi mahal. Masih lagi harganya jauh mahal daripada lokal. Okey, itu contoh untuk Goldidama family. Ada CDD Blanca, Blanca Negra dan macam-macam lagi. Jadi kita boleh tengok buah daripada luar negara dengan buah lokal. Maksud saya buah lokal tu yang kita tanam di tempat kita lah. Biasanya isinya kita akan dapat yang kacak kedak tu. Top melting tu. Nang kita dapat nangga nya pun madu itu nya kita boleh nangga di nya pun estiol tu, nya pun lubang buah tu, nya akan keluar nya pun madu honey drop tapi kalau kita tanam tempat yang banyak semut, memang habislah kita punya buah. Kena makan yang semut. Kalau yang lokal kita susah dapat kalau yang macam tu.
So ya biasa yang newbies, orang-orang baru nak berjinak dengan pokok tin, biasanya akan ya argue dengan kita. Kenanya pun variety tu si macam gambar tu, contohnya macam ya. Tapi nang akan macam ya sebab iklim kita tak sama, berbeza. Biasa yang dari overseas memang buah dia, isti dia yang kau-kau lah nak kacak. Kemudian teknik penanaman. Teknik penanaman, okay, macam saya terangkan tadi, ada yang secara umum menggunakan fertigasi dengan dari atas tanah. Dan ada juga sebenarnya yang menggunakan hidroponik, tapi sekarang ni jaranglah. Dulu pernah diorang buat testing, mungkin disebabkan ya kualiti dia kurang sikit, sebab mungkin banyak gila air, jadi rasanya dah si clear gila macam variety yang sepatutnya, air banyak gila. Okay, pokok tin tu boleh ditanam dalam bekas, boleh saja guna pasu, airpot ke, polybag, bakul, culvert dan sebagainya. Okay. Yang penting media ataupun tanah yang digunakan betul-betul poros. Kalau tak, memang kalau bertakung, memang jangka hayat pokok tin memang tak lama lah. Sebab pokok tin tu yang sensitif dengan air yang bertakung. Ia cepat akarnya busuk. Contohnya campuran tanah, boleh saja kita gunakan topsoil campur dengan sekam bakar. Okay. Biasanya sekam bakar tu ataupun arang ataupun tanah bakar kita campur untuk kita menyediakan ciri-ciri campuran tanah yang poros lah sebenarnya. Maksudnya kita siram air setiap takung, dia akan lalu je. Jadi tanah cuma sekadar lembap. Lembap ya yang diperlukan oleh akar pokok tin lah. Okay. Jadi yang kokopit tu, yang menggunakan fertigasi, nya pun ada pakai juga, tapi campur dengan pasir. Ratio 1:1 lah kalau yang di Fig Fertigation Malaysia yang pernah saya attend khusus. Diorang buat macam ni. Okay, contohnya tu lah. Ini Kajang Selangor. Okay, yang ni memang pengurusan pokok tin tu yang nang biarkan setiap pokok cuma ada 4 cabang saja. 4 cabang, mana-mana ada tunas air, dibuanglah. Itu untuk maksimumkan pengeluaran buah, serta dapatkan baja yang betul-betul efektif lah, efisien. Semua batang-batang dapat nutrien yang sama. Okay. Ini di Jana Baik tadi, Datuk Syed Rias. Okay, yang ni Madam Yang Leong juga menggunakan kaedah terus tanam atas tanah, tak batas. Yang ni banyak menggunakan variety IBG, Blue Giant. Kemudian yang ni Kapten Muhammad Nasir, Batu 10. Dia yang dekat Sarawak yang memulakan demam pokok tin di Sarawak tu. Kapten Muhammad Nasir. Okay. Dan dia juga orang yang pertama sekali membangunkan greenhouse dan menanam pokok tin di Sarawak tu lah. Dan dia juga bertanggungjawab keluar pergi overseas dengan Datuk Syed, mbak sekali macam-macam variety. Pasal dia berjual dengan kami orang lah. Masa tu memang satu cutting ratus-ratus lah. Harga puluh-puluh memang tak ada. Semua 100, 200, 300. Yang mahal masa 500. Pasal jumpa lagi yang rare lah, yang ribu-ribu harga. Okay. Itu contoh di Indonesia. Okay. Ini semuanya dalam greenhouse. Jadi untuk menjamin kualiti buah pokok tin yang terbaik, mau tak mau memang kena gunakan sistem pelindungan hujan. Okay. Sebab tu kalau kita nak buat secara komersial untuk pokok tin, memang untuk modal yang pertama tu memang mahal lah, terutamanya untuk sistem pelindungan hujan. Untuk buat dia punya greenhouse, situ memang banyak dia punya modal.
Okey, pelbagai kaedah. Okey, yang tu adalah gambar daripada ni ya, yang saya ambil dari internet overseas. Yang kiri kanan yang tengahnya yang orang kita pun lah. Jadi kalau kita mau tanam open macam orang di luar negara memang tak boleh lah ya. Awal-awal madah. Nanti kalau kena hujan memang banyak penyakit. Sebab pokok toknya jenis pokok manja yang asal pada padang pasir. Orang biasa main yang panas. Main sekali ni hujannya demam lah. Okey. Jadi pokok tok nang sensitif dengan kelembapan. Sebab tu bila kita siram pokok tin kena siram terus di tanah lah, di akarnya, di kawasan pengakaran. Okey, sebab tu yang tok semua beginner yang baru berjinak dengan pokok tin, okey, sanggup buat macam-macam, okey, untuk melindungi pokok tin daripada kena air hujan lah. Okey. Kepayung pada yang ni dah terlalu desperate tapi yang ni memang merosakkan pokok lah sebenarnya. Okey, kemudian untuk bahagian 2, okey, peluang perniagaan. Peluang perniagaan. Okey, semestinya untuk pokok tin memang buah dia lah. Dia punya produk utama buah. Okey. Daripada buah ni kita boleh pecahkan balik kepada produk-produk lain lah. Okey, sama ada dijadikan sebagai jam ke, jus ke, ataupun bahan-bahan makanan lain Okey. Kemudian daun. Daun satu masa mula-mula dulu memang Sida ada berjual juga daun tu. Berjual daun. Okey, yang mana daun tu bukan setakat dibuat untuk teh tapi juga untuk minyak wangi. Untuk minyak wangi. Kemudian keratang batang tu biasanya kita akan dapatlah keratang batang bila pokoknya makin membesar. Bilanya dah sampai tahap tertentu pembesaran, kita kena prune, kena potong. Mestilah kita akan dapat buah. Sebabnya kita macam mulberry. Untuk dapatkan buah, kena prune. Bila tumbuh tunas barunya akan tumbuh sekali dengan buah lah. Jadi keratan pokok yang kita dah potong, dah prune, ya kita boleh semai ataupun jual dengan customer ataupun bolehlah buat grafting dan sebagainya. Okey. Tut ataupun cangkuk, yang ni pun banyak permintaan untuk cangkuk. Cumanya cangkuk tu kalau kita compare harga dia lagi mahal lah daripada keratang batang. Sebab cangkuk tu nya dah berakar. Okay, jadi persentasenya untuk hidup lebih tinggi daripada keratang batang yang zero, langsung tak ada akar. Okay. Lepas tu jualan untuk berut pun boleh. Itu biasanya kita mau berjual ke overseas lah. Overseas bagusnya berut dengan keratang batang, dua tu. Okay. Kemudian anak pokok biasa kita berjual dengan dia juga orang Semenanjung ataupun macam kami ada juga membeli dengan orang Semenanjung. Okay, cumanya kita ada masalah dengan ni lah, dengan Sabah. Sabah dia stretch, jadi untuk pembelian benih-benih yang sebegini ada terhad sikit lah. Okay, jadi yang ni antara produk-produk yang kita boleh jual, okay, daripada pokok tin itu sendiri. Kalau kita tengok macam dalam yang saya sebut tadi di kebun fig fertigation Malaysia, saya pernah sembang dengan ownernya. Okay, dia beritahu tahun-tahun yang sebelum ni lah, sebelum PKP ni, dan sebelum nya pun dah Allahyarham dah sebenarnya, dah meninggal. Nya pun profit sebenarnya banyak kepada jualan benih berbanding dengan jualan buah. Dia beritahu profit yang dia buat masa tu satu bulan dalam 300k ke 500k lah. Okay. Dia banyak jual benih, tapi masa tu logik juga. So masa tu harga dia tinggi. Okay. Selain daripada tu, sebab dia juga mengusahakan sebagai konsultan juga, yang tu yang termasuk lah. Tapi daripada campur-campur semua, dia beritahu anak benih yang menyumbangkan banyak dia punya profit lah.
Okey, ini harga buah. Okey, kalau dulu harga buah ni dikategorikan berdasarkan warna buah pokok tin. Biasa yang paling mahal warna hitam, kemudian kuning dan hijau, yang paling murah merah. Okey, tapi sekarang dah lamsam campur semua. Okey, average dia dalam RM60 sekilo. Tapi di Semenanjung rasanya harga dia RM80 sekilo. Cumanya yang ni di Kuching lah. Di Kuching market harga 60, kalau harga ladang RM50 lah sekilo. Okey. Ini buah campur-campur. Okey. Untuk harga daun, okey. Yang tu info yang sebelum-sebelum tu yang latest tu Sida dengar apa-apa berita. Mungkin dah Sida kali harga daun pokok tin. Kemudian kerantan batang, harga-harga untuk kerantan batang daripada harga RM5 sehingga RM100, malah ada juga yang RM500 yang bergantung dengan variety. Jenis yang rare yang orang Sida biasa harganya nak mahal lah. Kemudian untuk cangkuk, okey, cangkuk harga average dalam RM30 sehingga RM200 dan ada juga yang RM500 bergantung dengan variety. Berut, okey, lagi mahal. Dan seterusnya anak pokok. Okey, anak pokok. Jadi anak pokok tu ialah saya cadangkan kalau untuk yang baru berjinak bagus beli anak pokok lah sebenarnya. Walaupun harganya mahal, okey, tapi bilanya dah besar, kita boleh belajar buat semai keratan, kita boleh buat olah cangkuk ataupun grafting. Banyak benda kita dah boleh buat lah. Tapi kalau yang nak merasa feeling dia, cabaran dia main cutting, dipersilakan jugalah, tak ada masalah. Okay. Cumanya tanam menggunakan cutting tu macam-macam cabarannya lah. Mungkin first time buat, okey. Bagi kali kedua, ketiga dan seterusnya, sejadi je. Okey, itu contoh pengusaha pokok tin. Itu Fit Malaysia. Okey, nya berjual macam-macam produk sebenarnya, produk daripada pokok tin. Okey, itu linknya dalam Shopee. Bukan setakat produk untuk makanan ringan, okey, ataupun untuk jus dan jam. Dia juga gunakan untuk kosmetik pun ada, untuk minyak wangi, untuk lotion dan sebagainya. Okey, kopi, minuman dan sebagainya. Okey, jadi kita kata produk tu memang nilai dia dah lain lah. Okey. Dan kita tengok untuk Mutiara Figs. Yang ni pun antara pengusaha pokok tin yang konsisten dan betul-betul fokus kepada produk pokok tin. Kalau tengok dalam yang pun Facebook tu, sedang pun produk nang semua macam apa, mahal-mahal. Yang pun presentation pun nang tip-top lah. Naga sedang pun gambar-gambar produk semua nang kacak-kacak. Sebab yang run pokok tin di Mutiara Figs tu semuanya orang profesional rasanya, satu family. Daripada mak bapak sampai anak-anak semuanya golongan profesional lah, daripada peguam, arkitek, engineer. Tidak mula benda tu. Mula bersama-sama. Then Benefigs tu pun di Jana Baik juga. Okay. Yang tu akan share. Yang tu Encik Adenan satu-satunya orang kita lah yang buat pengusaha pokok tin di Kuching tu lah, di Sarawak tu. Ni ada juga di Sibu, tapi yang pun end product dia lebih kepada untuk ekspor. Kalau Encik Adenan tu yang nang jual buah pokok tin fresh. Kalau dulu dia banyak hantar pergi outlet macam Everest dan ada lagi dekat Spring saya. Tapi sekarang ni dia banyak COD lah. Dia pun buat yang ni lebih kepada konsep macam pick and pay lah. Okay, siapa yang nak variety tertentu, nak rasa buah tu ambil dia pun ya. Okay. Dan kalau untuk refer untuk komersial memang saya prefer jumpa dengan Encik Adenan
sebab dia ni memang background dia businessman pun. Dia lebih lagi pakar untuk bidang-bidang perniagaan. Okey, kemudian untuk kolektor, yang tu adalah kami pun fan page lah. Yang tu nak kami selalu upload berarti yang kami ada bila berbuah kami akan upload dalam fan page. Jadi boleh rujuk kat sini lah. Okey, then untuk bahagian teknikal Mungkin Tuan Huzaifah, mungkin kita tu petang sikit tu, mungkin ada nak raise kejap, mungkin dalam 5 minit kita boleh raise. Boleh. Alright. Bagi peserta-peserta kita, siapa-siapa yang ada soalan, siapa-siapa yang ada soalan boleh kemukakan di ruangan chat. Saya dimaklumkan oleh co-host saya tadi, peserta kita ada 40 orang, cuma yang mengisi pretest cuma 30 orang. So mohon siapa-siapa yang belum mengisi soalan pretest boleh boleh pergi ke pautan link kita dekat ruangan chat ya untuk mengisi soalan ataupun menjawab soalan pretest. Encik Huzaifah kita mungkin nak minum dulu petang-petang tu. Ada layu-layu sikit, ngantuk-ngantuk mata. Biasalah. Jumaat dia. Takut ada peserta kita tu tidur. Biasa. Pandai-pandai Mak Raka dulu yang kejap. Ya, maklumlah petang-petang macam tu. Okey, mana-mana yang lainnya, siapa-siapa nak ajukan soalan mengenai topik kita sebelum tu tadi, boleh unmute and tanya secara live boleh. Ataupun siapa-siapa yang malu-malu kucingnya boleh boleh bertanya di soalan di ruangan chat. Okey, saya akan bacakan soalan anda di sisi hujung. Ya, Tuan Nafis. Habis. Si ngantuk silakan. Kalau ngantuk sih, tapi mata lang semula jadi sepet. Jadi macam ngantuk lah. Banyak loya. Jawab soalan silakan. Saya mungkin ada miss tadi Tuan. Okey. Clear sikit. Si clear. Right. Mungkin saya ada miss lah, tapi soalan saya tu pasal buah tadi lah. Okay. Saya ada dengar kita mention tadi yang nya berbuah macam ada tumbuhan tu, ada dahannya keluar, nya berbuah sekali aja bah, jadi dahannya akan produce lagi. Macam ni TikTok aja. Nya bukan freak tu, nya sekali berbuah di katakan di satu tunas tertentu, bila nya dah buah kat sia, kita dah harvest, nya akan buah kat sia lagi. Nya akan terus berbuah di pucuk-pucuk baru yang tumbuh. So bila pokok dah terlalu tinggi, biasanya dalam greenhouse greenhouse tu nya limited kali dalam 12 kaki tingginya. Nya dah tinggi lah, paksa prune potong. Kita akan tunggu nya tumbuh baru, dari sana akan keluar buah balik. Jadi antara kepentingan pruning lah. Sebab karakteristik pokok tinnya sendiri nya perlukan pruning untuk keluarkan buah. Okey, jelas. Terima kasih. Okey. Ya macam maberi lah, pokok maberi Macam kami pun banyak juga memberi dalam 10 jenis memberi macam-macam Jadi mau triggernya untuk berbuah nang perlu prune. Mesti nang sampai bila si keluar buahnya. Sunta, ada soalan Sunta? Okey. Okey. Rasanya nak tu kita sambunglah Encik Huzaifah. Sebab untuk pengakhiran sesi kelak kita akan ada sesi soal jawab lagi. Okey? Kita sambung dulu lah. Okey, silakan. Okey, kita masuk bahagian 3. Okey, ini bahagian last Okey, yang mana akan menyentuh berkenaan dengan kaedah pembenihan ataupun pembiakan. Okey, kemudian penanaman, pembajaan dan sebagainya. Okey, untuk kalau untuk bahagian saya sebenarnya saya lebih kepada pembiakan ataupun pembenihan pokok tin macam saya dengan Encik Denan
Okay, Cik Denan pun kami dua selalu sharing lah. Nya lebih kepada bahagian bisnes lah. Lebih kepada bahagian komersial. Kami tu nang lebih kepada bahagian pemilihan. Nya akan banyak refer kami bila nya perlu sesuatu, nak kami akan datang tempatnya dan sama-sama mula ialah berbincang untuk dapatkan benda yang terbaik lah. Sama juga untuk Grab untuk anggur. Cik Denan juga nya supply untuk buah segar anggur. Kami pun selalu tunggahnya lah mula grafting untuk pokok anggurnya lah. Okay, jadi kalau untuk merujuk part-part teknikal untuk komersial, nak kami suggest dengan Cik Denan. Okay. Okay, ini untuk pembenihan. Okay. Pembenihan pokok tin untuknya boleh dikatakan mudah dan susah juga. Sebabnya bergantung dengan variety. Kadang ada variety yang senang tumbuh, macam Iraqi, jenis Iraqi yang sangat mudah tumbuh daripada keratan batang. Okay. Kalau kita compare dengan yang jenis premium, macam tadi yang Rimada yang berbelang-belang yang jenis family yang sangat sensitif. Kalau kita mau tut pun lamanya mau keluar tut, mungkin dalam 2-3 bulan. Sedangkan yang biasa-biasa 2 minggunya dah keluar akar, dah boleh potong. Kalau tut. Kalau Beirut ni biasa zaman-zaman tahun 2016-2017 banyak kita main dengan Beirut. Tapi sekarang ni kita banyak cangkuk dengan keratan batang. So Beirut ni kita banyak order dari luar negara lah biasanya. Kita order ramai-ramai Beirut. Okay, ini satu cara untuk semayan keratan batang pokok tin. Yang ni menggunakan kaedah sungkupan yang mana yang tu kami angkat dalam polystyrene. Kita sediakan persekitaran humidity yang tinggi, kita tutup. Okay, lepas kita biarkan ianya tumbuhlah, tapi sepanjang pertumbuhannya dalam polystyrene tu nang kena monitor lah sebenarnya. Kena monitor. Yang tu biasa kami mula demonstrasi bila kami mula face to face khusus dengan peserta. Okay, tapi yang kali tu just teori lah. Tapi yang tu nang banyak risiko menggunakan kaedah sungkupan tu. Macam saya biasa guna kaedah ni bila berhadapan dengan variety yang mahal atau variety yang rare, yang sangat sukar untuk didapati. Sebab biasa kalau bagi saya kaedah sungkupan tu yang paling berkesan dengan monitoring sistem kita yang kena betul-betul efektif. Ya syaratnya. Kita kalam tu tanda macam ni aja nang bukan daun pokok tin yang tumbuh subur. Kulat semua naiknya. Semua akan mati. Dia ada teknik dia juga menggunakan kaedah yang tu. Yang nang rumit, leceh tapi berbaloi mun kita semai untuk pokok yang mahal lah. Okay. Tapi kalau untuk pokok-pokok yang biasa, cukup kita buat semaian kaedah open. Open tu maksudnya kita engkah je dalam polybag ke tanah macam ni tempat-tempat yang teduh. Semua kaedah tu kami ada share dalam kami pun channel YouTube. Channel YouTube kami Huzaifah After 5 Gardener. Kerja part time lah kononnya macam ni lah. Dalam ni kami share semua apa yang kami mula berkenaan dengan teknik pembenihan dari segi tut, routing cutting, grafting dan sebagainya. Dan juga jenis-jenis variety pokok tin yang ada di kebun kami lah. Semua ada kat sia. Pokok lain ada juga sebenarnya, tapi majoriti lebih kepada pokok tin lah. Yang tu follow up dengan menggunakan cahaya lampu LED. Yang ni untuk hardening part yang mana kami mau biasakan pokok tin tu dengan persekitaran
normal daripada dalam polisterin tu mau pindahkan tempat luar, hanya perlu di train, perlu diberi inilah step by step untuk dia biasakan dengan udara persekitaran yang humidity dia sangat rendah. Kalau kita tak buat macam ni, patutlah semuanya pokok kita akan mati. Kalau untuk beginner, biasa saya tak akan bertepuk tangan lah, upload dalam Facebook, dalam WhatsApp, happy dapat kedata. Selamat pasal senyap je, mati dah. Sebab tu sebenarnya turning pointnya, semacam menentukannya hidup atau mati. Cara kita mula untuk hardening. Okey, tu untuk cangkuk. Okay, cangkuk tu sama aja kaedahnya dengan pokok-pokok lain. Okey, kita tak payah buang kulit pun sebenarnya boleh pokok tin. Tapi kena nangga juga variety. Ada variety yang lihat mau keluar akar, ia yang perlu support lain lah. Macam kita mungkin perlu gunakan hormon pengakaran. Okey. Untuk biasanya akar tumbuh dalam 2 minggu lah. Paling cepat pun seminggu lebih. Akar dah keluar. Okey, kelebihan tut ataupun cangkuk. Kalau untuk pokok tin, sama macam pokok lain juga sebenarnya. Cumanya kalau cangkuk tu yang asyik dah akar tunjang lah. Akar serabut je. Tapi kalau kita nak akar tunjang, kita boleh gunakan anak benih daripada biji. Daripada biji buah pokok tin yang kita semai, kita jadikan rootstock. Yang tu memang kita akan dapat ni lah pokok yang berakar tunjang. Yang mana kelebihan dia tak mudah tumbang lah. Bila kita tanam di satu-satu tempat yang mungkin angin kuat dan sebagainya. Okey, teknik tu. Okey, ini teknik ini biasa saja. Yang ni kita yang tu kami tunjukkan pakai GF7 yang mana bahan dalamnya kokopit je. Okey, untuk teknik tu antara bahan yang digunakan untuk ni lah, untuk trigger akar pokok tin supaya lagi cepat tumbuh. Organik dia pakai bawang merah, madu pun boleh, aloe vera ke. Okey, sudah ada juga semua tu pakai ada lagi bahan-bahan lain lah. Bahan lain yang organik ya. Okey, teknik tut. Okey, itu contoh gambar untuk tut yang sudah matang lah, yang bagus untuk kita potong dan kita pindahkan ke media tanaman kita. Tapi kalau macam saya, kalau color warna putih pun still okey. Jangan sehingga color akar tu coklat. Ia dah bahaya dia. Ia dah nyamuk kering dah. Okey, masih kuning macam tu, okey. Okey, itu untuk berut. Okey, berut macam biasa, anak pokok. Itu biasa kita mau pos kita mau pos ke luar negara ke ataupun pergi semenanjung ke. Caranya macam tu lah, kita buang media-media dalam polybag, cuci, kita rawat, kita keringkan, lepas dah dipos. Okey, kemudian teknik cantuman ataupun grafting. Okey, grafting tu nya banyak juga lah kegunaannya. Contohnya kalau tempat kita terlalu terhad, tapi kita minat dengan banyak pokok tin, kita boleh graft lah. Satu pokok mungkin kita boleh graftkan sehingga terpulang lah mungkin 10 jenis. Tapi pengalaman saya, kita tak boleh buat sekaligus. Kita kena buat stage by stage. Mungkin bulan ni kita cantum satu jenis, tunggu dia stabil, dah semua okey, baru tambah lagi step by step lah. Sekaligus akan ada yang akan mati sebab tidak akan berebut nutrition daripada induk. Okey, ataupun mungkin kita nak simpan variety kita, takutnya mati. Okey, kita backup, kita engkah di pokok lain pun dapat. Ataupun disebabkan
setengah variety susah mau dibenihkan untuk kelatan batang. Tapi ada setengahnya mudah menggunakan teknik cantuman. Jadi untuk kurangkan risiko, supaya kita dapat benih pokok yang rare, kita boleh gunakan kaedah cantuman. Okay, bila dah cantum pula, mungkin kita simoknya menumpang di pokok lain, kita boleh tut balik, potong, hanya akan tumbuh sebagai pokoknya sendirilah. Okay, banyak-banyak kaedah lah, dia bergantung dengan keperluan masing-masing. Okay. Okay, graf banyak kaedah, banyak jenis, guna mata tunas boleh, baji ke, pakai Z grafting, semua boleh gunalah. Tapi macam saya biasa guna yang simple saja, pakai baji, teknik baji ataupun Z. Okay, untuk contoh pokok yang digraf untuk 5 jenis variety. Okay, untuk contoh bagaimana grafting dibuat. Okay, sebenarnya grafting tu hanya dapat juga mun kita pakai dahan yang muda, yang masih hijau. Cumanya kita perlu sungkupkan. Adalah yang pun maintenance sepanjang prosesnya untuk seal, untuk bercantum dengan rootstock. Okay, untuk menggunakan kaedah baji. Okay, cantuman. Cumanya kalau kita buat dalam kuantiti yang banyak, grafting, biasanya akan ada yang matilah kalau kita buat serentak. Sebab kita boleh nampak ada setengahnya yang lebih majority, dia lebih kepada ni lah, dia punya pertumbuhan lebih lagi vigorous banding dengan ada yang lain. Jadi bila setiap variety tu nya karakter lain-lain, siapa yang lambat pick up nak matilah, yang dapat bersaing untuk dapatkan nutrisi daripada pokok. Okey, jadi daripada semua teknik tadi, daripada kelatan batang, daripada tut, berut, graf dan sebagainya, jadi terhasillah anak pokok. Okey, jadi anak pokok tu hanya dah value-nya sama ajalah, anak pokok. Walaupun mula-mula kita beli cutting harganya lain, tut harganya lain. Jadi bila dia jadi anak pokok, harganya akan sama-sama lah. Nya kisah source-nya di sini-sini. Okey, kaedah penanaman untuk pokok tin, keperluannya sama macam pokok lain. Cuma yang perlu kita alert ialah pokok tu nya memerlukan cahaya matahari pagi petang lah, full sunlight. Yang mau banyak matahari, sumber matahari. Sebab kita pun tahu asalnya daripada Asia Barat, kawasan yang panas terik, padang pasir lagi, dan memerlukan media yang poros. Yang lain sama dengan pokok lain. Contoh tanaman dalam bakul itu di Jepun. Mau naga detail ada dalam YouTube, boleh cari. Okey. Itu yang di Malaysia lah, tanam dalam greenhouse menggunakan bekas. Okey, polybag. Okey, dalam bakul sayur. Itu direct atas tanah. Okay. Hanya juga pakai shelter juga, walaupun luar negara. Okey, ini yang saya beritahu tadi, teknik exfoliate oleh Jepun. Kalau kita perhatikan, biasa variety yang dia tanam tu, nya pakai variety Marsui Dolphin, MD. Marsui Dolphin tu sedang pun saiz besar-besar buahnya. Sebab pokok dah betul-betul matang. Jadi buahnya pun kualiti lagi bagus lah. Okey, atau ladang di luar negara. Okey. Tu cara hidroponik tadi. Hidroponik pun ada juga. Okey. Tapi di Malaysia tu kini tu jarang, bukan jarang lah. Sedang agak sedap post dalam Facebook ataupun sini-sini. Tu kaedah fertigasi. Okey, yang tu biasa bertanam tepi-tepi rumah je. Yang tu yang open. Yang open tu memang mencabar sebenarnya, tanaman secara open. Asal kita rajin,
dan ada masalah untuk spend dengan pokok. Sebab kalau open tu nang macam-macam cabaran. Cabaran yang paling utama ialah cuaca lah. Kita tak ada kawalan terhadap cuaca. Kalau hujan aja nang basah kuyup lah. Okay, kalau kena angin ke apa, nang tumbang lah. Okay. Cumanya kalau kita nak juga tanam secara open, dia memerlukan maintenance yang tinggi. Okay, terutamanya dari segi kawalan penyakit untuk karat daun. Karat daun tu biasanya musim hujan yang akan datang menyerang. Paling teruk dia bukan setakat serang daun tapi dengan buah sekali. Buah banyak rosak. Jadi setakat yang saya jumpa setakat tu nang sidak dia omolah open kalau untuk produce buah nang sidak. Ada sebelum tu sudah mula percubaan untuk Iraki yang mana Iraki itu dikatakan variety yang sangat lasak tanam secara open. Tapi nasib yang sama juga lah dengan pokok lain. Dia sifat bertahan lama. Okay, buahnya pun banyak rosak. Okay. Kalau nak jual buah tu susah sikit lah. Dengan kualiti yang kurang ataupun kalau kita nak jaga juga kualiti, nak sarung buah, nak bungkus, memang sakit lah. Sebab sepokok ya, bayangkanlah mungkin beratus, 100 lebih kah. Okay, dalam sepokok. Ya baru sepokok, mana ada 300 pokok, 500 pokok. Tanam open tu yang bagusnya kalau untuk benih lah. Untuk benih. Kalau macam saya lebih prefer benih daripada pokok-pokok yang pertumbuhannya normal lah. Normal maksud saya kalau berbanding dengan kalau pokok yang ditanam menggunakan kaedah fertigasi. Fertigasi bayangkanlah pokok satu hari makan 3 kali. Minum air 6 kali sehari. Nak makan je kerjanya hari-hari. Nak cepat tumbuh. Dalam masa sebulan, lebih besar daripada batang penyapu batangnya. Cepat naik. Kalau menggunakan baja IB. Jadi efeknya dengan penambahan internode pokok tinnya akan jadi panjang-panjang. Jadi bila kita nak benihkan, biasa standard 20 cm dalamnya standard mungkin 5 ke 6 node. Tapi kalau yang untuk hasil pada sistem fertigasi mungkin 2 node saja dalamnya. 2 node kah? Paling banyak pun 3 node. Sebab panjang-panjang. Semuanya cepat membesar. Jadi internodenya semua jarang-jarang. Jadi possibility bila kita nak tanam, nak semai, bila node-nya asyik banyak, potensi untuk tumbuhnya pun rendah lah. Bagi saya lah. Saya lebih suka kalau beli keratan yang mana internode dia rapat-rapat. Possibility untuk tunas tumbuh banyak. Ataupun kita nak potong pendek-pendek banyak. Atau tunas banyak. Pengalaan tu. Okey, itu contoh pokok tin kepayan. Okey, yang mana diusahakan oleh seorang pegawai polis. Yang ini dia tanam di tepi quarters. Yang saya tahu dia itu dalam 2 ke 300 pokok dia tanam. Open, semua open. Tapi dia banyak pakai racun lah. Nak maintain macam ni. Itu pun susah untuk bertahan lama. Pernah kita ambil pergi. Kemudian, yang ni tanaman tepi rumah sama juga tadi. Ini fig fertigation Malaysia. Yang mana sebelum ni memang banyak dijadikan sebagai contoh kepada pengusaha pokok tin yang lain. Sebab Tuan Haji itu dalam kebunnya yang mengamalkan precise farming. Jadi setiap agihan baja kepada pokok semua dia dah kira siap-siap. Dia dah kira berapa liter untuk satu pokok untuk sekian-sekian waktu dan keperhatian memang dikawal sepenuhnya lah. Dia pun menggunakan sistem IoT dalam dia manage kebunnya. Semuanya automatik Di segi campuran baja AB pun dia menggunakan sistem IoT. Okey, yang ni hasil pada pembelian tadi. Okey, cara kita nak transfer sama ada tanam terus ke, bunjut ke ataupun kap. Yang ni bergantung kepada keperluan. Okey, kaedah penanaman berut, kita tanam macam biasa aja. Okey.
Dan penjagaan anak pokok. Okay, biasa anak pokoknya sensitif, nya belum lagi betul-betul stabil. Jadi terdedah dengan banyak serangan, serangan sama daripada penyakit daripada kulat ataupun serangga. Biasanya kalau orang-orang baru tanam pokok tin, nya si alert dengan benda kelat tu. Nya ada bahagian reput atas tu, mundi tandah je, nya akan menyerang terus ke bawah sampai tunas lain dia akan layu mati. Kalau di bawah tu sudah tunas, sudah harapan lah, nang buang lah tu, nang siapa pakai. Jadi kena buang bahagian-bahagian yang dah rosak lah. Okay, melatih dan manja pokok. Pokok tin tu batangnya lembut sebenarnya, masih muda nang lembut, nang perlu support, kita angkat kayu ke buluh, tali dan sebagainya. Okay, selain untuk kita jaga dia punya aeration supaya tidak berlaku kelembapan yang tinggi. Jadi kita kena atur dia punya kedudukan. Daun-daun yang banyak yang terlalu lebat pun kena buang. Kalau banyak sangat daun memang dia menjadi menjadi sama ada tempat serangga bersarang ataupun tempat humidity kelembapan terlalu tinggi. Kat situ memang banyaklah benda lain yang akan naik nanti, kulat dan sebagainya. Okay. Kemudian pertumbuhan tunas pun kena jagalah. Ini kalau kita sebagai kolektor, kalau saya suka banyak tunas sebab kita boleh dapatkan banyak lagi benih daripada tunas-tunas yang baru. Sebaliknya kalau untuk komersial memang kena buang lah, tunas-tunas semua kena buang. Kalau untuk komersial biasa 4 cabang yang produktif dikekalkan, yang lain buang. Okay. Ini untuk pastikan buah betul-betul mendapat baja yang seimbang daripada induk. Daun tidak produktif pun kena buang. Okay. Yang tu kena karat yang kuning-kuning tu kena buang. Pasal daun yang terlalu crowded tu pun kena buang. Okay. Jadi tak boleh juga buang semua. Buang semua nanti lain jadi. Okay. Biasa kalau pokok-pokok, anak-anak pokoknya akan ada daun-daun yang kecil ke tu, tok buang je. Nya si efektif, si protektif. Okey. Daun-daun yang kuning-kuning, yang mana yang kena serangan dengan karat memang kena asing cepat-cepat mestinya akan merebak. Okey. Untuk contoh, daun yang gugur disebabkan oleh karat daun. Karat daun tu nya pun spora kedap macam tepung terlanggar sikit tu. Sebab itu merupakan cabaran yang paling utama dalam penanaman pokok tin lah. Okay, yang mana kita nak menghindari karat daun tu nang boleh dikatakan impossible lah. Nya akan ada. Okay, mesti ada pun nya akan ada sikit. Okay. Kita memang ada juga menggunakan chemical racun kimia untuk mengatasi karat daun dia punya buah lah. Sebab yang paling berkesan yang mana nativo tu nya racun sistemik jadi kena berhati-hati lah bila pakai. Kalau macam Encik Denan tu nya pakai nativo pun masa pokok belum lagi berbuah. Bila dah berbuah, nangnya bergantung dengan protectionnya. Nya spray dengan bahan organik. Okay. Sebab punya dah berbuah tu kita spray makan nativo, ada risiko lah walaupun kita dah ikutnya pun penggunaan. Biasanya ialah kita punya customer lah biasa benda kedaya pun nang alert. Kita pun ialah bila dengar racun kimia tu nang semua macam dah negatif dah fikir. Walaupun memang ada juga yang menggunakan racun kimia memang tidak dinafikan. Tapi dengan peraturan atau penggunaan yang betul, insyaAllah selamatlah. Cumanya untuk menjamin keselamatan yang lebih lagi, pakai organik lah. Cumanya sekarang ni organik memang tidak ada kita jumpa. Sebelum ni ada kita pakai, saya dah lupa brand dia, dia klaim organik memang sangat berkesan.
Tapi disebabkan keberkesannya yang teramat baik, yang luar biasa untuk yang ialah untuk kategori organik terlalu bagus, itu yang ramai yang takut. Bila takut, cek rupanya dia punya ramuan dalamnya adalah kategori kimia lah. Okey, sekejap Tuan. Mungkin kita bagi dalam 5 ke 10 minit lagi untuk kelas. Lepas itu kita untuk soalan Q&A. Alright, Boleh. Silakan. Okey. Kemudian yang ni melentur dahan. Melentur dahan ni diamalkan di Fig Fertigation Malaysia, yang mana dia punya tinggi greenhouse 12 kaki ya. Jadi ketinggian 9 kaki nya dah lentur dah, lenturkan. Ya, yang untuk tujuannya untuk dapatkan hasil yang maksimum lah. Nak biarkan pokoknya tumbuh terus sehingga biasanya dia gunakan pokok yang sama untuk 3 musim saja. Jadi macam tu first cycle, musim pertama bila dah tinggi, dah panjang macam tu, dah siap produktif, silakan prune. Okey, mula balik dari zero. Okey, bila dah 3 datuk, dah harvest semua, prune balik 3 kali prune. Pasal baru tukar dengan pokok lain. Reason dia sebab tanaman tu sedap tanam dalam bakul. Jadi bila tanam dalam bakul, nya pun akar-akar dah penuh, dah crowded gila, dah maksimum dalamnya. Pasal tukar dengan pokok lain lah. Okey. Kemudian untuk pembajaan yang tu kena skip. Okey, pembajaan boleh guna saja baja biasa atau baja organik. Setakat tu pengalaman kami lah. Masih lagi ya saya nampak gila beza kita menggunakan baja-baja yang ada di pasaran. Okey, sama dengan baja AB, sebab saya pernah menggunakan baja AB cili untuk tanam pokok tin. Buahnya okey aja. Okey, cumanya kalau untuk dari segi komersial mungkin yang tu kena nilah. Kena diperincikan kalau kita nak menghasilkan sesuatu produk yang kita inginkan. Sebab ada jenis baja yang digunakan buahnya kelak nya akan besar tapi kulitnya keras. Ada yang macamnya. Biasanya bajaya gunanya bukannya untuk dapatkan kulit yang keras, cumanya kita punya niat ya sebenarnya untuk pastikan buah yang hanya asyik pecah. Itu bergantung dengan usaha lah, dia nak yang macam mana produk. Okey, pembajaan macam biasa yang ni saya cepat sikit. Okey, pokok tok pun yang bagus dengan folia. Folia jangan tinggalkan sebab folia tu memang sangat efisien untuk dapatkan buah yang bagus untuk pokok tin. Ini ada beza bila kita pakai folia dengan si pakai folia terhadap buah, dapat nampak beza. Okey. Penyiraman kena pastikan terus siram di kawasan akaran, jangan siram di daun. Okey. Yang contoh untuk sistem fertigasi yang mana baja diberikan 3 kali. Okey, untuk pagi 6 kali sama air petang untuk flush baki-baki bahan kimia daripada baja AB. Okey, yang tadi pembuahan ada saudara kita yang tanya tadi. Berbuah hanya sekali pada node. Yang tu yang sekali je buah tu. Lepas kita harvest sedarinya buah. Okey, untuk buah kalau open kena balut. Yang tu dalam greenhouse tidak diperlukan nak balut. Okey, kemudian untuk memetik buah, okey, kalau kita nak dapat, kalau yang kita nak rasa yang fresh, yang betul-betul cukup random, yang 100%, kita boleh terus pergi kebun lah. Pick and pay macam Pak Adenan punya kebun, boleh je datang siap. Yang tu kalau untuk komersial tu yang pun tahap masaknya berapa persennya perlu alert lah. Mesti kelak sampai kedai yang dah busuk. Kemudian jenis kering di pokok. Itu jenis mahal tu. Kering di pokok tak perlu kita nak jemur-jemur. Tandah je di pokok yang akan kering.
Itu jenis madu banyak tu, honey drop. Yang crack tu biasa indikator kemanisan dia lah. Kalau untuk saya lah, tak payah pakai Brix meter lah. Okay. Boleh tengok dari segi fizikal, biasanya tu yang manis. Okay, penggeredan. Okay. Untuk cara untuk petik buah pun kena alert dengan yang pun getah sebab buah pokok tin tu yang sensitif, kena air sikit yang akan cepat busuk kena getahnya lagi lah. Okey, biasanya kalau kita nak makan terus cuci lah. Kalau belum kita simpan dalam peti ais, bila nak makan baru cuci. Okey, itu yang telah dipasarkan dalam pack. Okey. Okey, daun. Okey, kita tengok sikit untuk penyakit ataupun perosak. Ini kerat daun tadi memang masih lagi menjadi igawan, masih lagi menjadi masalah lah untuk kebun kita. Okey, kerat daun tu. Cuma bahagian kawalan kita kena kurangkan kelembapan lah. Buang mana-mana yang telah diserang kerat daun. Ini usaha kita lah, tapi memang akan kena lah. Memang susah nak tengok yang betul-betul bebas daripada kerat daun. Borer tu pun sama. Borer tu silent killer. Pokok nampak sihat je tiba-tiba layu mati. Biasanya kena tebuk dengan borer. Lavanya yang makan isi-isi dalam batangnya lah. Atau biasa pakai racun, injek dalam lubangnya, tutup, tandahnya mati dalamnya. Ataupun kita potong bahagian yang rosak ya, tandahnya bersulit baru. Sekali insek pun sama. Sekali insek tu biasa ya, sekali geng dengan semut lah. Dua-dua tu. Semut biasa jadi transport. Dia akan pindah dari satu tempat ke satu tempat. Yang tu mun kami lah biasa kami kikis lah. Pakai macam-macam racun macam sepat juga mau lawannya. Okey. Nematod tu pun sama. Nematod tu menyebabkan pokoknya akan stagnan. Dia akan macamnya aja. Sejauh tumbuh, sejauh mati. Sebab akarnya ada rosak, sifat serap, nutrien dan sebagainya. Okey, yang tu biasa solusinya nang kena cabut lah, kena buang media, tanah kena buang. Potong, tanam cutting je. Lainlah kalau yang rosak sikit, akarnya si banyak kena ya. Nematod boleh lagi buang yang dah kena serangan. Okey. Tu siput pun sama. Okey, tu makan racun siput je. Okeylah, selesai. Okey, jadi sangat ya ajalah perkongsian kami berkenaan dengan pokok tin. Okey, cumanya yang tu setelah yang last tu lebih kepada perkongsian untuk varieti pokok tin yang latest lah, yang terkini yang masih lagi harganya membakar lah, masih lagi mahal Cafe Tijate tu tu mahal kalau berbanding dengan dulu lagi mahal lah, berbelas ribu satu pokok. Yang kena tok pun harganya 5,000 satu pokok. Tapi yang latest dah turun balik dah. 1,000 mesti saya kami sepokok. Okey. Yang kelebihannya KTJ tu, Cafe Tijate tu, tu. Brix-nya sangat tinggi 30 brix. Nya belum dia masak pun dah manis. Dah nyaman rasanya. Kulitnya pun tahan lasak. Baling di dinding pun yang masih lagi okey. Mun buah biasa baling dindingnya dah hampir hancur dah, pecahnya. Pokok buah tin yang biasa, pegang sikit kulit je nya dah lecur dah. Isak nang sangat sensitif. Kalau yang tu nya nang lain dari yang lain. Sebabnya harganya mahal. Potensi untuk komersial, untuk ekspor tu nang tinggilah. Nya pun boleh kecut di pokok. Kami baru dapat jenis tu baru sebulan. Baru sebulan tanam. Tu nang jenis yang rare lah. Yang lain adalah Cipolla TC12. Tu semua yang premium. Itu semua yang kami simpan lah. Okay. Super Jumbo tu nang saiz yang besar juga. Jenis Jumbo. Berat dia 200 gram lebih. Nang besar. Okay. Tu CDA. Okay. Jadi ya ajalah sebab kita pun masa pun dah tak mengizinkan. Kena laju sikit. Okay, jadi saya ingat saya buka kepada sesi Q&A lah. Sekiranya ada sebarang persoalan yang mana saya boleh bantu jawab, saya jawab. Yang mana tak dapat tu, mohon maaf banyak-banyak lah.
Alright, terima kasih atas perkongsian Tuan. Jadi ada beberapa soalan tu. Soalan yang pertama daripada Puan Rohayah daripada Mukah Sarawak. Okey. Mukah Sarawak ni ada lagi Mukah di Tanjung tu. Najwa, mabuk dah. Dalat Vietnam ada. Adelaide, sampai pergi London semua ada di Mukah. Okey. Soalan yang berbunyi macam tu, bolehkah pokok tin untuk menghasilkan produk hiliran seperti sebut tepung selain dari daun dibuat sebagai minuman teh? Alright, silakan Cik Huzaifah. Tok macam soalan pretest. Ada soalan dia. Aduh, okay. Ngakal tu, ngakal. Tepung nang sepat bukan sepat lah. Kami si pernah lagi nangga. Saya dah lagi kami jumpa sidak mula untuk tepung Tapi saya tahu lah mun ada inovasi terbaru daripada ialah orang-orang bahagian food, bahagian makanan boleh mengolah benda macamnya. Setakat tu tepung sedari lah. Boleh dibuang boleh dibuat ya Puan Rohayah dalam industri asas tani pun, agromakanan pun produk. Boleh coba. Sebab benda tu baru ruang untuk penambahbaikan, untuk inovasi yang banyak. Boleh coba. Alright, satu lagi soalan daripada bahagian Mukah. Bahagian Bintulu. Soalan yang berbunyi macam tu. Selepas pruning dahan yang sudah tumbuh tinggi, berapa lama tempoh pokok ataupun dahan baru yang mengeluarkan semula hasil? Buahnya lah. Buah Kalau ikut pokok tin tu hanya bergantung dengan jenis variety Ada yang kita tanam dari cutting nya keluar sulit beserta dengan buah sekali. So boleh imagine lah dia punya tahap kecepatan pengeluaran buah. Tapi secara normalnya biasa daripada bila kita prune, biasanya pokok bila nya tumbuh tunas biasa beserta dengan buah. Itu yang normal lah, yang penjagaan kita jaga betul-betul, baja air semua kita jaga konsisten. Dia punya trend dia macam ya. Kalau yang kita jarang agak-agaknya berapa lama ya? Sebulan, 2 minggu ke 3 minggu, agak-agak berapa lama? Tumbuh tunas cepat je sebenarnya. Dalam seminggu 2 yang dah panjang dah tunas tumbuh. Cumanya bilanya udah berbuah, bila keluar buah untuk masak takes time sikit. Sehingga 2 ke 3 bulan lah barunya masak lah. Macam ya. Harapnya menjawab Puan Anggang. Okey, seterusnya soalan daripada Limbang. Jauh penerbangan flight kita tu ke Limbang. So, Tuan Jakaria hanya bertanya, buah tin senang rosak jika dikutip hasil terlalu awal dan kulit buah tinnya lembut. Jadi, adakah buah tin jika dikutip sebelum hampir masak boleh diperam untuk elak isu kerosakan dan juga menjejaskan pendapatan pengusaha? Rasanya tadi Tuan ada share yang persen yang masak tapi Tuan boleh jelaskan sekali lagi lah. Okey, silakan. Okey, buah pokok tin tu bukan macam buah mangga ke buah apa yang boleh diperam dah. Sekali kita dah harvestnya akan mati kat sia. Noktah yang akan freeze kat sia lah. Punya masa kita harvestnya pun persen masak, contohnya 80% hanya. Pasalnya akan busuk lah, lama gila. Macamnya. Sebab bila kita makan buah pokok tin yang kita import, kita beli di supermarket, yang import dari Turki ke dari sini-sini, Portugal ke apa, biasa rasanya nang tawar. Si nyaman. Sebab sidak harvestnya masih lagi muda, masih lagi belum betul-betul masak. Yang akan jadi macamnya terus lah. Okey, rasanya menjawab saya pun tahu yang buah tu siapa diperam. Patutlah siang. Siapanya? Patutlah hari buah saya rosak. Harvest terus makan je ataupun simpan dalam peti ais sehari 2 macam okey. Sebab dalam peti ais pun dalam jangka hayat pun dalam 4-5 hari lah yang boleh bertahan. Tak dah saya punya partner yang mana peram lagi tanya. Okey, sebelum ada soalan-soalan yang lain, saya ingin nyatakan di ruangan komen kita ada menyediakan pautan untuk soalan post-test dan juga borang penilaian kursus. Semua peserta dimohon untuk mengisi
ataupun membuat soalan post-test, nak langgar macam ni kita orang faham ke si faham yang daripada oleh Tuan Huzaifah tu tadi. Okey, jadi sila beralih ke ruangan chat lah untuk kita melihat ataupun menjawab soalan post-test dan juga menilai borang khusus kita hari ini. Okey. Jadi ada soalan apa lain boleh dikemukakan secara live bersama dengan Tuan Huzaifah kita. Dan juga kalau ada yang masih malu-malu kucing, boleh bertanya di ruangan chat. Saya akan bacakan soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada soalan daripada Mr. Roland. Soalannya berbunyi macam tu. Soalan ke apa tu? Oh, soalan, okey. Buat do kampung teh Mekah. Boleh hantar ke situ. Okey, saya dah wang ambil untuk dimakan. Apa cara nak proses untuk dimakan? Okey. Lu ada sini teh, kampung teh kah? Kampung teh, silakan. Kita tahu tu sini kampung teh tu. Kampung teh tu jiran kampung kami. Kami jirannya aja. Tu dekat tu Encik Roland. Boleh nuntut ilmu direct tu pula. Okay. Kena kontak kami. Kami mau ya. Sila Mr. Roland. Boleh buat benih terus dengannya. Kena WhatsApp. Nanya kita ya kampung ni ya. Kampung Balan. Kampung Balan. Kampung Balan. Nah, boleh boleh unmute Mr. Roland. Ni Mr. Roland tu. Boleh unmute. Orang kampung. Balan. Kami Mukah katanya. Saya ada mic. Alright. 45 minit dari Mukah. Wow. Semua orang Mukah dah berbunyi tu. Nasib saya dia Mukah tu. Alright. Silakan. Silakan Tuan. Tuan Sakawi dah berbunyi. Alright. Tuan Zaifah silakan. Apa soalannya tadi? Soalannya macam tu. Nyamadah dekat kampungnya di sungai Kampung Teh itu. Okey ya tadi. Banyak buah. Buah tepi sungai katanya. Macam ni cara nak proses untuk dimakan. Dapat dimakan kasih katanya. Kalau pokok arah yang tu nak kami surrender lah. Kami situ gila. Kami biasa yang pokok arah komersial tu lah. Yang pokok arah tepi sungai ya. Remosa ya nah. Ficus remosa ya. Yang kami tu lah tidak mula untuk mentah. Mentah untuk diulam silap saya. Diulam lah mesti kami juga. Tapi nak kami pun pernah merasa bahaya lah. Bolehlah time Tuan Huzaifah tu balik ke Dalat ke Mukah ke Kelak asal ni Sinun kepongnya. Suruhnya makan dulu. Okey, soalan daripada Dalat. Yang bukan soalan, yang just komen situ Nyamadah. Okey, Kelak boleh datang rumah Tuan penceramah nak tukar buah tin. Yang si pernah rasa tu. Belajar. Nya bekerja di JP Dalat tu. Tuan apa tu? Tuan Hetel Slay. Tapi yalah kami di kampung tu nang sidalah mula kami di kucing tu ya ada. Membalik kampung pun siapa yang order yang kami buat sekali lah. Macam ni aja. Alright. Okey. Okey, orang Mukah siapa tak nak kelakar Melano tu? Kelaknya jawab Melano. Tengok bos Mukah dah berbunyi mentang-mentang penceramah dari Mukah lu mengada-ngada staf Mukah. Siap tu orang pas tu. Siap tu pas tu bos dah berbunyi. Dah bos dah masuk. Main-main tu orang tu. Okey, ada soalan lain ke? Boleh unmute mau nak tanya. Kita santai-santai je guru-guru saya dah masalah. Tuan kita tu pun sporting tu dari pagi tadinya melayan kita tu. Dah bos. Alright, mun saya ada apa-apa lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan.
Tuan-tuan dan puan-puan, sila pergi ke ruangan chat. Kita ada kongsikan bersama link dekat sia. Yang pertama adalah untuk soalan post test. Okay. Sila jawab soalan testnya. Nak nangga macam ni kita orang faham ke si faham. Kemudian yang kedua kita kongsikan bersama adalah borang penilaian khusus. Okay. Dari sia juga kita akan melihat kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada kita dapat lanjutkan lagi training tu ataupun tidak untuk di fizikal kelak. Macam kata tuan penceramah tadi, sebenarnya kita ada nak dalam perancangan membuat training secara fizikal di kebun Tuan Adenan, salah seorang pengusaha di Kuching tu, untuk latihan secara fizikal. Dekat sia kelak kita orang dapat berjumpa dengan Tuan Huzaifah tu juga, sebabnya adalah salah seorang konsultan yang sama-sama mengusahakan kebun figs di Kampung Kuap Nun. Okay. Untuk slide, saya ada masalah, kita akan share kepada tuan-tuan dan perempuan sama ada melalui kita orang pun DAO ataupun terus kepada tuan-tuan dan perempuan sendiri. Okey tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita mengundur diri untuk tamatkan training ataupun latihan kita pada hari ini, saya dari bahagian pengembangan, wakil daripada ketua bahagian kita orang mengucap ribuan terima kasih kepada Cik Huzaifah kerana sudi melayani kami sehari-hari ini, slot 1 dan slot 2 dengan perkongsian beliau yang amat menarik bagi saya, walaupun dia klaim dia tak pakar, tapi saya cakap dia pakar juga, saya tidak peduli. Okey. Jadi terima kasih atas perkongsian. Terima kasih atas perkongsian dan juga pengalaman tuan yang begitu banyak dalam bidang pokok tin tu. Di Jabatan Pertanian sebenarnya kami menganggap pokok tin ini sebagai tanaman premium, walaupun tiada dalam walaupun tiada dalam bantuan skim Jabatan Pertanian, tetapi untuk pengetahuan dan juga ilmu pegawai-pegawai kita di lapangan, kita amat menitik beratkanlah pengetahuan diorang supaya sekiranya ada usahawan tani yang datang memohon maklumat, sekiranya ada petani-petani yang inginkan khidmat nasihat, at least kita dapat menjawab serba sedikit walaupun tidak berapa mendalam, tapi at least kita ada jawapan yang kira rasional lah untuk dijawab kepada kita punya farmers. Jadi sekali lagi terima kasih pada Tuan Huzaifah. Okey. Kepada peserta-peserta yang lain, jangan lupa untuk mengisi borang penilaian khusus, dan untuk makluman juga latihan ini boleh dikemas kini rekod latihan ke dalam germs tuan-tuan dan puan-puan. Germs bukan penyakit tapi rekod germs kita. Rekod germ kita di Jabatan Pertanian. Okey, Agatha sila share sekali lagi untuk post test. Agatha silakan. Okey, yang lain sebelum anda left, sebelum anda beredar, sila buat borang penilaian khusus dan juga sila buat post test ya. Sila buat post test. Okey. Okey, saya balik masa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat borang penilaian khusus dan juga post test.